Hai, Assalamualaikum semua. Dah selamat pagi. Bertemu kita lagi sekali ya. Dah siri keempat iaitu bersama saya Puan Syahwati binti Umar, Ketua Eksekutif Kolej Antarabangsa Inovatif ya. Dalam perkongsian kita pada pagi ini iaitu inovatif dan COVID-19. Ya, seperti mana yang semua maklum kita membawa tetamu yang sangat istimewa ya, iaitu Puan Yahurin ya, yang salah seorang key leaders dekat Kolej Antarabangsa Inovatif ya. Untuk pagi ni saya nak menceritakanlah sedikit ya, sedikit perkongsian untuk saya sebelum kita bawa Puan Yahurin masuk ya. Kita nak bercerita hari ini macam mana inovatif tu ya, dari segi dia punya penjagaan welfare student-student ya, dan penjagaan staff-staff dia ya. Bagaimana saya dulu sebagai leader saya, macam mana saya bersama dengan staff-staff saya ya pada waktu dulu ya. Seperti yang semua maklumkan, saya ni kan menjadi ketua eksekutif di Kolej Antarabangsa Inovatif pada 2012. Ya, pada 2012 tu masa tu inovatif memang dah berjalan lah sebagai sebuah kolej. Dia dah memang ada tim-tim dia ya. Dia dah ada akademik, dia dah ada orang yang jaga finance, dan dia dah ada juga mereka jaga HR dan sebagainya ya. So jadi cabaran yang paling besar pada saya bukanlah sangat pada nak jaga compliance, nak jaga semua tu ya. So jadi cabaran besar pada saya adalah um, untuk masuk dalam satu culture yang lain macam asing macam saya ni orang luar nak masuk dalam satu culture yang baru kan. Dan ada juga di kalangan staff-staff lama tu merasakan saya ni adalah satu ancaman pada mereka ya. Dan ada juga staff-staff pada waktu tu merasakan sebab mereka memang sangat rapat dengan Mr. Ravindran, jadi mereka merasakan mereka punya suara itu lebih penting dari suara saya ya. Sebelum tu saya nak mendoa sikitlah mereka di luar sana ya, apa khabar mereka yang di sana, apa khabar ya. Saya doakan semua diberi keselamatan dan kesihatan insya-Allah ya. Okey, kita apabila saya masuk ke tempat yang mereka yang di dalam sana tu memang dah lama juga dengan Mr. Ravindran, dan mereka mempunyai satu budaya kerja yang memang mereka dah ada sebelum saya masuk ya. Dan halangan utama mana-mana ketua eksekutif baru bila dia masuk satu tempat baru adalah orang kata nak bawa change tu ya, to adapt to the change tu. Dia sendiri pun rasa susah, orang yang nak menerima dia pun rasa susah nak berubah ya. Dan bila dalam keadaan kolej yang agak orang kata kritikal pada waktu tu, bila saya masuk mestilah kan saya rasa macam ada banyak benda yang tak kena tu saya nak kena buat, nak kena betulkan ya. Bila kita nak betulkan tu tak senang tau sebenarnya. Macam kita dapat tentangan tu bukan dari segi compliance kementerian tak. Tentangan tu dari segi dalaman tu sendiri. Ya. Semua orang merasakan yang ini department dia saya tak boleh touch ya. So jadi apabila saya dah settlekan compliance, saya dah settlekan license punya masalah ya, benda yang paling besar. Lepas tu bila tengok keadaan perjalanan kolej tu saya kena secara tak langsung kena masuk campur jugalah kan. So jadi bila orang ceritalah dekat saya, when you take over any company or you want to become a CEO any company kan, the best is take out everybody and rehire a new one because that is the best to do it, because dia susah tau kalau nak naikkan satu college, because you nak change orang, you nak clean the name, dia macam mengambil satu masa yang lagi susah. You bayangkan macam ni semua boleh bayangkan keadaan dia kan. Apabila satu business tu kita start dengan zero kan, tak ada apa-apa, kita tak perlu apa, kita start zero, pergi daftar SSM, pergi cari tempat, kita start. So nama kita tu bersih. Nama kita tu tidak ada associated dengan apa-apa perkara yang orang kata yalah tak ada associated dengan benda-benda yang pelik-pelik lah kan. So jadi bila nama tu bersih, jadi dia mudah tau untuk kita
untuk kita bawa dan bentuk college tu atau perniagaan tu. Tapi kalau kita ni masuk dalam satu perniagaan yang saya rasa kita ni ada ke keluar dalam live ni? Saya tak nampak lagi. Zack, boleh tengok sekejap ya. So jadi apa yang kita nak buat tu kan sangat susah tau kalau satu organisasi tu dia dah memang ada budaya dia. So jadi cabaran tu sangat besar lah pada saya. Saya rasa macam ya Allah, boleh ke saya buat ni? Dan orang ni bukan calang-calang orang ya. Yang ada dalam tu bukan calang-calang orang yang saya kena uruskan. Mereka ni jauh berpengalaman ya. Ada yang berpengalaman bertahun-tahun ya. Ada datang dari institusi yang lebih besar ya. So jadi dia bukan satu cabaran yang mudah untuk saya pada masa tu disebabkan budaya tu nak menghadapi perubahan tu pada diri saya dan juga pada staff-staff saya. So jadi pada waktu tu Kolej Antarabangsa Inovatif ni dah memang blacklist. Yang blacklist tu maksudnya nama dia dah memang tak berapa bagus dah di luar sana. Ya. So bila nama tu dah tak berapa bagus jadi dia sikit tak banyak dia macam mengganggu lah ya, mengganggu kita punya perkembangan. Jadi bila kita mengambil sesuatu perkara yang tak bagus, jadi kita perlu orang kata spend lebih banyak masa. Kita spend lebih banyak masa, satu nak bersihkan nama dia, yang kedua nak bagi kepercayaan balik kepada kementerian ya, nak bagi kementerian percaya yang kolej tu diurus dengan baik. Yang ketiga nak bagi kepercayaan balik kepada publik ya, kepada market, kepada pelajar, kepada ibu bapa ya. Yang keempat tu kita nak panggil pelajar-pelajar baru tu pada satu cabaran yang besar ya. So jadi benda ni sebenarnya lebih costly lah, lebih costly. That's why saya tengok kadang-kadang langkah mereka yang mengambil alihan kolej ni dia tukar nama dan sebagainya. Kalau nama kolej tu memang dah orang kata dah tak baik ya. Ya. So jadi dalam keadaan pada masa tu saya pun orang kata pertama kali lah ya take over something yang lepas tu macam mana ya saya nak buat ya, dan saya mendapat tentangan yang hebat ya. Dan dalam suasana budaya ni apa yang saya nak share ya, saya rasa rata-rata semua orang pun tahulah ya. Bila kita nak masuk satu tempat yang dah memang ada budaya dia tu, dia pun ada politik ya, politik office ya. Politik office ni adalah satu perkara yang kadang-kadang sangat buruk lah sebenarnya ya. So jadi kita ni masa tu saya dengan ketua akademik tu sangat rapat jugalah sebab kita perlu membuat satu projek yang besar di Indonesia. Inilah cerita yang kita nak bawa sikit bagaimana saya menjadi semakin rapat dengan Puan Yamrin ya. So jadi apa yang saya nak ceritakan dekat sini, bila kita tu rapat kan, jadi kan kita ada satu academic group dan saya ni orang baru ya. Bayangkan ini dah ada staff-staff lama ya, dia dah klik dah lama. So jadi adalah 2-3 orang yang di dalam sana yang memang bermain politik ya. So maksudnya dia menceritakan ya apa-apa di dalam kolej. Contohnya kadang-kadang kita membuat decision tu berdasarkan keadaan dan kadang-kadang decision tu bukanlah popular sangat kalau kita kena ambil decision yang sangat strict tu, jadi kan benda-benda tu dibawakan kepada ketua yang lain dan mereka start sakit hati dengan ketua yang lain. So interdepartment tu dia jadi macam tak berapa sihat. Dan yang paling crucial tu jadi mereka membina satu tim untuk menentang saya lah secara direct sebab kadang-kadang bila budaya saya bawa masuk mereka tak boleh take it ya. Tak boleh terima ya. So jadi benda-benda macam itulah cabaran saya yang saya pun tak boleh lah, tak tahu macam mana nak explain betapa tingginya cabaran tu untuk saya ya. Sampai ada yang orang membuat fitnah keluarkan dalam Facebook ya, dalam dia punya sharing social media dia dengan kawan-kawan dia dalam WhatsApp group dia ya. Tapi Allah tu maha kaya tau. Bila kita ni
ada tentangan, pada waktu yang sama juga kan kita diberi kawan, ya. So pada waktu tu saya mempunyai seorang registrar, bukan registrar, dia registry, head of registry, nama dia Puan Sheila, ya. So jadi Puan Sheila ni adalah orang yang dia 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 sangat, orang kata, berprinsip. Orang dia sangat berprinsip dan dia memang tahu kerja dia, cuma dia perlukan sedikit guidance macam mana nak execute, dan dia memang ada natural leadership dalam dia. So jadi bila bila saya tengok Puan Sheila ni, saya banyaklah berkongsi dengan dia, dan bila dia ni seorang yang orang kata yang macam tak makanlah dengan gosip kan, tak makanlah dengan fitnah-fitnah. Dia judge orang tu based on apa yang dia buat. Dia value orang tu dan dia faham orang tu, dia value orang tu pada macam tu. Jadi bila Miss Sheila tu ada, dia beri sedikit kekuatan lah untuk saya go through the process tu, sebab inovatif ni tak senang ya. Dia punya perjalanan tu penuh dengan rancau, penuh dengan kekangan, penuh dengan permasalahan ya. So jadi untuk saya masuk tu, saya rasa macam saya belum tahu lagi permasalahan-permasalahan politik dalaman. Saya punya tanggungjawab dapatkan license dan make sure college tu run ya. Pada tahun 2012 tu, Mr. Ravi tu berminat ya nak buka recruitment, sebab kita memang ada KDN license, jadi kita nak buka recruitment di Indonesia. So jadi saya ni dulu kan memang jaga pelajar-pelajar antarabangsa masa saya di universiti lama saya kan. Jadi bila saya nak pergi Indonesia tu, tak adalah susah sangat. Saya contact je student saya dan saya kata saya nak buat satu institut lah, tapi sebenarnya saya nak datang melawat je dulu kan. Sebab saya ni InsyaAllah lah kalau saya diberi satu task apa-apa, insyaAllah saya boleh execute dengan baik. Tapi dari segi bisnes tu taklah berapa mahir sangat ya. Untuk execute bisnes tu saya boleh buat execution dengan baik insyaAllah. So lepas itu saya decided lah, saya kata okay, boleh kita pergi ke Indonesia dan cuba. So saya call lah pelajar saya yang lama ni, saya pun berjumpa lah dengan dia dan kita discuss, mereka pun berminat untuk membantu saya untuk set up sebuah center di Indonesia ya. Dan kita buka lah center di Indonesia, kita buat calculation, kita invest ya. Dan kita panggil center tu Inovatif Indonesia ya, dan dia berada di Tibet Timur di Jakarta. Pada waktu tu kita tak faham kan dia punya license dekat sana, kita tak faham dia punya tata cara. Sebenarnya itu cuma center recruitment je, center yang untuk rekrut pelajar bawa ke Malaysia. Tapi it turned out to be a real center, a small college in Tibet Timur, dan kita dapat license pun dari kerajaan Indonesia untuk set up sebuah institusi dekat Tibet Timur tu. Yeah? Dan Inovatif spend lebih kurang 600,000 ya untuk set up dekat sana. Dan sebab dia punya sistem dekat sana semua kena bayar. Kalau sewa bayar 2 tahun kan. Kalau dia punya benda-benda macam tu lah yang buat sangat costly kepada kita kan. Tapi tak apa kita cuba. So jadi saya bawa saya punya staff, saya terbangkan ke sana hampir setiap minggu, dan saya sendiri ke Indonesia tu hampir setiap minggu. Dan nampak macam ada potensi lah untuk berjaya insyaAllah kan. So jadi bila kita buat dekat sana, kita buat introduce English, sebab pada waktu tu kita ada satu lecturer nama dia Dr. Sima ya. She's graduated from UM tapi she's Iranian, dan kemudian saya lantik dia sebagai ketua akademik kita. Dan dia punya expertise tu memang English literature. So jadi dia develop faculty English dekat Inovatif tu. So faculty English dekat Inovatif pada waktu tu adalah yang terbaik ya, terbaik sebab kita punya student tu memang daripada scholarship, daripada masa tu Libya ya, banyaklah pelajar-pelajar scholarship kita ya.
yang pelajar yang tak pernah tahu cakap bahasa Inggeris lah. Bayangkan dari Russia, Kazakhstan 3 bulan dah boleh cakap bahasa Inggeris. Itulah macam mana faculty tu dia mengajar bahasa Inggeris. So Dr. Sima ni lah yang saya bawa juga ke Indonesia untuk set up dia dengan tim dia. Dan bukan satu yang mudah juga cabaran di Indonesia tu, sambil saya nak menjaga di PJ dan kemudian ke Indonesia. Lepas itu ini memberi saya satu kesedaran bila kita buat marketing, kita rekrut orang, kita bagi kelas, kita bertambah, pelajar kita di sana bertambah. Apabila kita nak bawa dia ke Malaysia, pelajar yang belajar di institusi kita di Indonesia tu, mereka adalah pelajar yang bukan kalau kita cakap N40, B40 tak. Mereka memang dalam golongan T20. Memang mereka ni adalah well established family. Okay? So bila dia kata nak datang ke Malaysia je, dia bukan terus daftar tak. Dia akan beli flight ticket, dia akan terbang ke Malaysia, tengok college dekat Malaysia, baru dia akan daftar. Padahal walaupun pada waktu tu dia dah daftar pun di Indonesia. Inilah baru beri saya satu kesedaran. Walaupun saya boleh tap market Indonesia tu disebabkan inovatif di Malaysia, di Indonesia tu, tapi disebabkan inovatif di Malaysia ni, saya tak berjaya untuk convince they all untuk belajar di Malaysia ni sebab infrastruktur tu tak support they all punya expectation. So jadi inilah kesedaran saya yang besar lah pada waktu tu yang menyatakan bahawa bila you nak buat bisnes, infrastruktur tempat you, keadaan you penting sebab dia memberi impression yang sangat penting kepada kita punya market. So jadi lepas masa dekat sana tu, cabaran dia banyak lah. Kita kena hire satu orang Malaysia, seorang bekas guru besar untuk duduk kat sana. Kita sewakan rumah dekat dia, duduk kat sana. So masa di sana tu, mestilah saya memerlukan pertolongan daripada mereka yang menjaga education Malaysia ni dekat Indonesia. Pada masa tu, orang yang bertugas yang menjaga tu adalah Puan Yahurin. Dia adalah pengarah education Malaysia, Atache kita di Indonesia. So jadi setiap kali saya pergi sana, saya kena carilah Puan Yahurin. Sebelum Puan Yahurin tu ada orang lain dulu, tapi masa dengan Puan Yahurin tu saya agak rapat dengan Education Malaysia. Dan bagusnya Puan Yahurin ni, beliau tak pernah tengok saya kecil besar. Saya tahu memang akan ramai kolej-kolej besar pun datang berjumpa dengan beliau. Ramai orang kata ketua eksekutif yang kolej besar-besar lagi besar. Kita ni kecil je, kecil datang jumpa beliau. Tapi dia punya layanan kepada saya tu, dia tak pernah nampak saya kecil. Dia tak pernah nampak ni kolej kecil kita tak payah layan dia. Tak ada. Dia layan saya dari Malaysia, dia nak bantu saya, dia bagi advice sebagaimana yang dia boleh. Dan itulah jiwa dia yang besar tu buat saya sedar yang kepribadian Puan Yahurin ni berbeza lah. Dia memang tak pandang orang tu dari segi apa latar belakang dia. Pada dia ikhlas dengan apa yang dia buat. Pada waktu dia di sana tu, Malaysia tu sangat famous. Malaysia tu famous. Kita memang terkenal di Indonesia dan ramai student memang nak datang ke Malaysia dan belajar di Malaysia. So pada waktu tu Puan Yahurin lah banyak membantu saya di Indonesia untuk make sure perjalanan inovatif Indonesia tu berjalan dengan baik. Sikit sebanyak Puan Yahurin memberi nasihatnya tentang macam mana nak buat kolaborasi dengan universiti di Indonesia. So jadi bila saya sampai di Indonesia, saya punya staff saya di Indonesia tu juga student saya tu, kita orang pergi setiap universiti di Indonesia tu. Setiap kali saya datang, saya ada appointment dekat universiti. Dan kita jumpalah mereka punya pegawai-pegawai atasan, menteri-menteri mereka lah. Dan alhamdulillah memang kita boleh establish sebuah institusi di Indonesia. Memang berjaya establish, kita berada di sana selama 2 tahun. Tetapi apa yang kita buat di sana tu tak boleh disambut di Malaysia dengan baik sebab kita punya infrastruktur tu tak support dia punya expectation.
Jadi kita punya kekangan tu menyebabkan kita buat keputusan lah selepas 2 tahun pada tahun 2014 kita buat keputusan yang kita tak nak lagi lah melanjutkan bisnes kita di Indonesia. Inilah pengalaman saya set up sebuah institusi di Indonesia dan pengalaman saya berjumpa Puan Yahurin pada masa tu dan inilah yang kita punya experience set up di luar daripada Malaysia pada waktu tu. Walaupun gagal, saya rasa ilmu yang kita dapat tu sangat besar lah ya, tak ternilai ya. Tapi kita loss lah, kita rugi ya. Pada waktu tu kita dah invest lebih kurang dalam RM600,000. Kemudian apa yang saya dapati bila budaya di dalam sesuatu institusi tu kita tak boleh nak adapt. Masa tu saya sangat rapat lah dengan ketua akademik saya. Jadi kan adalah beberapa orang tak suka dengan teguran saya, terutamanya apabila saya masuk di dalam pengurusan keuangan pada waktu tu ya. Sebab banyak sangat salah laku pada waktu tu berlaku. Banyak sangat salah penggunaan dana dan banyak sangat kebocoran keuangan pada masa tu. Dan kebocoran tu sangat besar, bukan kecil-kecil ya. So jadi bila saya masukkan saya punya diri dalam sistem tu, orang tu tak suka lah ya, tak suka bila kita masuk campur sebab Mr. Ravindran ni dia deal dengan finance tu direct, saya tak campur dengan finance. Pada waktu tu saya dah faham dah cara perjalanan Koalisi Antarabangsa Inovatif tu. So jadi bila saya tengok benda tu jadi bermulalah ya permainan politik mereka di dalam tu ya dan startlah fitnah keluar ya dan memang pada waktu tu saya rasa macam saya nak give up lah. Tapi saya ni orang yang tak boleh kena cabar tau sebenarnya. Bila dia buat macam tu, saya percaya pada satu benda je lah. Saya kata kalau dia nak remove saya lah sebagai ketua eksekutif ni, saya kata bukan manusia yang tentukan. Ini semua kuasa Allah. Kalau Allah tetapkan saya duduk di sini, saya akan duduk di sini. Saya bagi tahu pada semua saya punya pegawai ya. Kalau Allah tentukan saya tak ada lagi bersama Koalisi Antarabangsa Inovatif, saya tak akan ada bersama Koalisi Antarabangsa Inovatif. Ya. Tapi saya punya niat tu simple je. Satu, pembersihan kena buat. Ya, pembersihan keuangan kena buat. Ya. Dan pada masa tu saya dah semakin serius ya dengan kerja saya. Saya dah tak tengok lagi mereka tu secara okay, you all dah faham saya, you all dah boleh tengok perubahan ni, ini bukan benda main-main. Dan saya pada waktu tu tak apa, you tak boleh accept cara saya ke, you tak rasa saya boleh buat ke apa, tak apa, tapi you kena ikut lah ya, you kena ikut struktur yang kita buat ni ya. Dan bila saya orang kata stand dengan apa yang saya nak buat dengan adanya Puan Sheila pada waktu tu, saya buat perubahan. Ya, bila saya buat perubahan tu memanglah banyak tentangan, hebat sangat tentangan dia sampai yang menyentuh peribadi saya, fitnah keluar dalam WhatsApp, hantar dekat Mr. Rafi, surat, email ya, berkenaan diri saya ya, secara peribadi ya, serangan tu secara peribadi melibatkan keluarga ya. Saya pun tak faham macam mana manusia boleh buat macam tu disebabkan tak boleh menerima perubahan. Tapi itulah yang berlaku ya. Jadi tak heran lah ya kalau kita tengah menteri ke mana-mana organisasi besar-besar ke perkara ni berlaku. Organisasi kecil macam inovatif pun berlaku ya. So itulah sedikit tentang saya masa kita berkembang dalam segi staff dan inovatif dan saya pada waktu tu. Jadi pengantarbangsaan ni adalah satu yang sangat unik sebenarnya ya, satu yang sangat unik di mana bukan semua orang boleh buat. Ya, you letaklah pegawai macam mana pun, kalau dia tak faham dia tak boleh buat sebab dia melibatkan undang-undang antarabangsa, dia melibatkan network ya, relationship dengan mereka di antarabangsa. Jadi bila Puan Yahurin dah lama juga saya tak jumpa Puan Yahurin waktu tu. Lepas tu saya celebrate saya punya birthday, tiba-tiba Puan Yahurin telefon. So saya pun jumpa dia dan kita celebrate lah birthday kita. Lepas itu birthday saya masa tu, lepas tu saya dapat tahu yang Puan Yahurin tu nak bersara. Wah, saya kata lepas tu saya macam cakap jugalah kat dia, jomlah join saya. Saya ingat dia tak adalah nak take it seriously kan.
Oh, rupanya dia ambil juga. Seriously jugalah, dia cakap dia pun tak nak. Ni dia nak rehat je. Lepas tu cuma dia boleh lah datang sekejap-sekejap jadi advisor saya. Saya kata boleh lah, advisor pun jadilah kan. So bila dia datang sekejap jadi advisor, lepas tu dia susah dia kata buat kerja. Sebab dia seorang yang sangat dynamic tau. Kalau dia nak buat satu tu dia nak buat sampai jadi. Jadi kan bila advisor ni kan dia nak buat, dia nak pergi Indonesia market, dia nak bawa, dia perlu satu orang kata close interaction dengan saya. Dan waktu tu saya punya masa tu ya Allah, dia nak jumpa saya pun susah. Dia nak bercakap dengan saya susah. Satu hari dia datang jumpa saya. Wati, saya tak boleh lah buat kerja macam ni. Susah ni. Saya macam tu saya nak masuk full time. Saya nak masuk secara dekat dengan you supaya senang saya nak buat kerja. Saya tak boleh buat kerja macam ni. Saya nak jumpa tak dapat. Saya tak boleh nak buat kerja saya. Dia cakap, pertama kali ya saya jumpa seorang yang advisor Jepun kan masa tu kan. Tapi tak, dia tak boleh tau. Dia, kalau dia nak buat satu-satu tu, dia nak buat supaya sampai jadi. So jadi saya kata, lain cara orang yang ada kepribadian sebagai seorang leader ni ya, dengan pengalaman dia semua lain. So lepas tu saya kata baiklah Puan Yahurin, kita masuklah jadi, tolonglah saya secara ni. Saya sangat sukalah bila dia nak masuk tu kan, tapi tak boleh lah nak cakap ya Puan Yahurin saya suka kan, nanti orang cakap pula kan. So saya secara dalam hati saya bersyukurlah ya, sebab dalam top leader saya tak ada yang lama kecuali saya, Cik Rahman ya. Yang lain tu kita didik dari bawah kan. So jadi sentuhan orang-orang lama ni sangat penting kan. So bila saya bawa Puan Yahurin, dia tak tahu pun saya nak letak dia dekat top management ke apa. Lepas tu saya kata tak, Puan Yahurin terus jadi top management saya. Terus pada hari dia masuk join saya pun, saya terus bawa dia masuk sebagai top management saya, bantu saya dalam manage the entire college tu dengan saya. Alhamdulillah lah, saya rasa ada keserasian antara kami berdua. Dan Puan Yahuri ni memang naturally seorang leader yang baik. Ya. Jadi kan dia nak masuk ke dalam college tu, dia tak ada shock, dia masuk dengan subtle tau. Subtle, dia pergi jumpa dengan orang dan dengan cepat dia penerimaan Puan Yahurin di dalam college tu macam dia dah bertahun dah dengan kita. Itulah saya rasa bila Allah tu dah tentukan ya. So jadi orang yang kita rasa impossible, bayangkan seorang diplomatik dari Indonesia tu jaga Malaysia punya education Malaysia, satu entiti yang sangat besar ya, pengarah. Lepas tu beliau balik jadi pengarah di Politeknik. Bayangkan pengalaman dia tu kan. Manalah saya sangka dia nak bersama dengan saya memperjuangkan Kolej Antarabangsa Universiti. Ya. Itulah pasal Puan Yahurin. Dan hari ni saya bawa dia bersama dengan kita ya. Dan untuk kita berkongsi ya bersama supaya kita boleh dapatlah sedikit orang kata manfaat daripada penceritaan dan perkongsian Puan Yahurin. Saya yakin dekat luar sana, terutamanya wanita-wanita seperti saya ni kan, kita akan dapat satu kekuatan tau dari cerita Puan Yahurin ni. Ya? So jadi saya nak jemputlah Puan Yahurin untuk bersama dengan kita pada pagi ni, insya-Allah. Assalamualaikum Puan Yahurin. Waalaikumsalam Puan Syawati. Okey, apa khabar Puan Yahurin pada pagi ni? Sihat dia? Ya, Alhamdulillah. Dalam menghadapi situasi COVID ni, duduk kat rumah je. Nah, untuk makluman semua, Puan Yahurin ni seorang artistik juga ya. Dia suka benda-benda yang cantik ya. Kalau baju-baju tu dia suka sulam-sulam ya. Itu dia punya hobi ya. So Puan Yahurin, hari ni kita nak berkongsi lah dengan Puan Yahurin sikit. Saya rasa mereka di luar sana ya inginlah mendengar sedikit penceritaan, perkongsian dari Puan Yahurin. Bagaimana ya Puan punya perjalanan ya sebelum sampai ke inovatif ni. Ya, macam mana seorang yang sangat berkaliber ya, macam mana perjalanan Puan Yahurin sebelum inovatif ni? Boleh kongsikan tak dengan kami semua? Okey, terima kasih Puan Syawati. Salam sejahtera semua. Salam sejahtera buat keluarga inovatif yang saya kasihi. Okey,
Sebenarnya Puan Wati dah banyak cerita lah pasal saya ni. Kita sama dengan Puan Yahuri bercerita. Okey. Sebenarnya saya punya prinsipal adalah I always make things easy. I don't make things difficult. It will be make things easy. It will be easy. Walaupun susah sebenarnya. Ya. Jadi that is my prinsipal lah dalam kehidupan dan juga dalam saya bekerja kerja saya. Jadi kalau dilihat pencapaian saya ya pada hari ini, sebenarnya saya ni cikgu je sebenarnya. Ya. Saya tak pernah mimpi pun nak mewakili Malaysia, negara, bercakap negara Malaysia, kejayaan. Tetapi kerana nawaitu kita ya, apabila kita jadi cikgu, apa nawaitu? Sebab saya selalu cakap dengan cikgu-cikgu di luar sana, kalau dia nak jadi pendiri, kena terima ada pelajar yang bagus, ada pelajar yang tidak bagus. Kalau kita nak terima pelajar yang bagus saja, kita tak boleh jadi pendidik. Jadi jiwa pendidik tu memang ada dalam diri saya. Jadi saya mula kerjaya saya dengan seorang guru selama 18 tahun di sekolah menengah atau boarding school di Selangor. Sebelum itu di Terengganu dan saya dan sampai 18 tahun setelah saya menghabiskan pendidikan sarjana saya rasa saya perlu berhijrah kerana dengan potensi yang saya ada, pengalaman yang saya ada, I have to go somewhere. Saya tak tahu di mana sampailah saya dapat tawaran itu. So saya pergi lah, bila masuk je ke dunia tinggi, dia bagi saya jaga jadi penguatkuasa. Letak saya di bahagian sektor pengurusan IPTS dan tanggungjawab saya jadi penguatkuasa. Saya diwakilkan sebagai jadi penguatkuasa untuk melihat IPTS yang tidak mematuhi peraturan, yang tidak mematuhi peraturan. It's not an easy task at that moment because with my background, saya tak pernah deal dengan akta, cuma buku, syllabus, mengajar, achieve objektif hari ini, kemudian co-curricular dan sebagainya, tapi tiba-tiba kena tukar meja 360 darjah, kena khatam dulu kali sebab yelah bila nak pergi IPTS ni apabila berjumpa orang macam Puan Syawati, dia pun boleh challenge saya kan kalau saya tak pakar, tak menguasai akta tersebut tapi insyaAllah sebab seperti yang saya kata tadi, tidak ada sesuatu yang susah dalam kehidupan. Jadi saya mengambil itu satu challenge untuk saya walaupun pada ketika itu ujian, dugaan dan dugaan yang Allah uji pada diri saya, but I don't take it negatively kerana I believe that Allah bersama kita dan you have good people surrounding you. Yeah? Dan kalau orang itu orang yang rasa lebih baik kehidupan daripada kehidupan you akan membuat dia menjadi satu idola pada you untuk berhijrah kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi alhamdulillah setelah saya di kemudian dan saya dipindahkan ke bahagian lah dengan potensi yang saya ada. Saya pernah dihantar ke luar negara, marketing di negara Zimbabwe dan untuk menjalankan program study dan saya ada banyak lagi lah kalau saya nak cerita tak habis satu jam ya. Saya pendek. Ya. Okey. Jadi nak pendekkan cerita pada tahun 2009 setelah pencapaian saya saya telah dipilih lah untuk mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi waktu itu untuk menerajui satu pejabat promosi dia panggil Malaysia Education Promotion Center dan sekarang ni dikenali dengan Pejabat Education Malaysia di Indonesia ya. Jadi itu cabaran juga buat saya tu ya kerana Indonesia ni bukanlah negara yang bagus tapi saya pasti semua orang tahu kan isu demi isu dan sebagainya, orang gaji dan sebagainya, tapi I take that challenge ya. Pertama sekali bila saya mendapat posting ini, saya tanya anak saya ya, dan anak saya kata okey dan saya tanya ibu saya. So pada waktu itu ibu saya share dengan saya lah, dia kata nak pergi ke Indonesia ni gempa bumi lah, nanti berubah runtuh dan sebagainya.
Tapi saya bila saya dah solat dan sebagainya, saya hati saya kuat. Naluri saya memang nak pergi. I want to take the challenge because I always meletakkan diri saya bersama saya. Jadi saya di sana alhamdulillah diberi kepercayaan untuk merajui pejabat Komisi Pendidikan Malaysia di Indonesia dan saya pilih 2 orang staff orang Indonesia. Dan pada masa yang sama saya ke sana atas tiket diplomatik menjadi penasihat kedutaan di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta untuk pendidikan. Jadi hal-hal pendidikan saya lah yang harus memberi informasi. Kalau betul informasi saya, betul lah. Kalau salah informasi saya lah yang akan dipersoalkan dan boleh menjadi viral lah. Tapi alhamdulillah kerana bila anda menerima satu cabaran itu, anda harus backup diri anda dengan ilmu. Bertanya, belajar, membaca, melihat, observe, melihat. Sebab walaupun kita sempurna, tapi walaupun kita rasa kita dah terbaik, kita dah I'm good because saya dipilih. Tapi saya sentiasa merasakan ada lebih ramai lagi orang di luar sana yang lebih baik daripada saya. Lebih ramai lagi orang di luar sana yang lebih hebat daripada saya. Jadi every day to me is a learning process. First 6 months I have a difficult time because saya membawa KPI hasrat kerajaan iaitu membawa pelajar Indonesia datang ke Malaysia. Pada waktu itu not an easy task kerana saya dibagi masa. Biasanya mestinya 2 campur 1, 2 tahun. Kalau bagus disambung lagi. Tapi akhirnya dengan kesungguhan satu yang paling penting adalah anda harus bijak membagi masa keluarga dan juga pekerjaan. Kerana pada waktu itu saya membawa anak saya bersama saya di sana juga. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 Malaysia telah berada di tempat kedua as a chosen destination di kalangan pelajar Indonesia di bawah Australia. Saya rasa itu adalah salah satu pencapaian saya yang saya rasa saya puas. Walaupun orang tahu ke orang tahu, that is not important to me. Yang penting bagi saya adalah saya buat, saya puas and I got recognition from my organisation, so saya okay. Kalau orang tak tahu pun it doesn't matter because to me bukanlah saya membuat sesuatu untuk orang tahu, tetapi adalah melaksanakan tanggungjawab saya yang sebaik mungkin apabila berada di sana. It's very challenging to be there. Saya juga melalui di Indonesia tu dia ada 2 jabatan. Dia ada satu jabatan Malaysian Student Department, satu untuk promosi dan marketing. So saya pengarah untuk promosi dan marketing dan kita ada satu pengarah Malaysian Student Department. Jadi Malaysian Student Department ni pegawai dia tidak ada perempuan. Jadi saya voluntary diri saya untuk menjaga anak-anak Indonesia di sana. Walaupun that's not my task actually, tapi kerana kita ni ibu, pendidik, so dia dah ada dalam jiwa kita. So saya membantu kita menghadapi saat-saat gempa bumi di Yogyakarta, kita dalam saat pelajar Malaysia menghadapi banjir besar, anak-anak kita buku semua hilang, katil hanyut dan sebagainya, ambil pelajar-pelajar buat pulang ke rumah. That is really a valuable pengalaman yang saya rasa saya tak akan dapat kalau saya tidak diberi peluang untuk berkhidmat di luar negara. Okay. On top of that, untuk promosi dan marketing, you nak fikirkan macam mana you nak orang suka datang ke Malaysia ni. Kita study dulu because we know orang di negara Indonesia ni yang nak keluar dia orang kaya. Macam Puan Wati kata tadi lah, you do so many things, you have so much networking kat sana, but bila balik ke sini dia tengok je inovatif, dia pilih Stateless, dia pilih Help, dia pilih MMU, dia pilih media lain. Kerana apa? Kerana seeing is believing. Kerana mereka nak lifestyle. Kerana orang yang keluar daripada negara ni adalah orang kaya. So they want lifestyle. Dia nak sesuatu yang berbeza, yang add value pada anak dia, yang pengalaman yang dia tak akan dapat di Malaysia. So salah satu pengalaman yang dia tak akan dapat di negara mereka adalah apabila mereka ke universiti di Malaysia bersaing dengan pelajar-pelajar antarabangsa dari berbagai-bagai negara. Jadi itulah salah satu sebabnya saya rasa saya berkekalah sampai 7 tahun dan sampai saya kena minta balik lah. Saya nak balik sebab dah lama kat sana, dah rasa macam it's time for me to go. So
kejayaan saya di sana yang saya banggakan, yang memang ini saya nak share adalah saya berjaya iaitu sampai satu tahun ke depan IPT Malaysia di Indonesia. Kan sebelum ini ada beberapa universiti kita yang tidak diiktiraf. So I go up and down di sana, membawa M2A, membawa EMGS, membawa kementerian representative sebagainya untuk meminta pengiktirafan apabila pelajar-pelajar Indonesia datang belajar ke Malaysia, pulang ke Indonesia, mereka akan dapat recognition dan dapat menyambung di sana. Dan saya juga telah dipilih, pejabat profesi saya telah dipilih sebagai telah dicalonkan award the best organisasi marketing di Indonesia. Itu Malaysia lah, kartu Malaysia. Dan saya merasa terkejut juga lah apabila pejabat Malaysia kerana saya bukan saja sebetulnya bila diarahkan untuk pergi sana, bukan saja untuk melaksanakan business education saja. Saya bersama dengan Madrid, dengan Mala, apa saja tentang trade, tentang apa apabila pembesar-pembesar negara datang, kita akan assist. Jadi dalam fikiran kita, saya ni tak boleh fikir education saja. Jadi kalau orang tanya pasal business, saya pun kena boleh jawab. Sebab saya punya duta pada waktu itu memang seorang yang nak kita tahu sebetulnya macam merentas jabatan. So I think this is what happening in Innovatif juga ya. Dalam keadaan COVID ini kita merentas jabatan ya. So everybody knows what they are doing. So I think this is something that add value juga kepada saya dan juga kepada Innovatif lah yang dalam kita menghadapi COVID ini kan. Jadi saya rasa cukuplah bahasa Indonesia tu ya. Boleh. Menarik cerita dia Puan Hurin. Jadi Puan Hurin kena dekat sikit kot dengan mic sebab dia tak berapa jelas sangat. Tapi bolehlah dengar boleh. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita lihat ya, pengalaman saya satu lagi saya nak share adalah apabila saya di salah seorang daripada usaha untuk annual consultation di antara pemimpin pertama negara dengan negara Indonesia. Saya kerja 24/7 ya, tak tidur malam, okey, membuat usaha dan sebagainya, dan itu pengalaman yang saya rasa yang tidak dapat saya lupakan, di mana saya adalah sebagai leader untuk membagi maklumat tentang pendidikan supaya mereka mempunyai persepsi dan juga kala pendidikan Malaysia Indonesia baik. Kerana itu kita lihat kita punya ramai pelajar Indonesia yang datang ke Malaysia. Kepercayaan ibu bapa bahawa anak mereka merasa selamat untuk belajar di Malaysia. So I think selain daripada the strategy on TV, kita jugalah berdebar jugalah masuk TV, masuk akhbar, interview dan saya banyak buat write up sebenarnya di dalam Indonesia, dalam surat khabar, dalam majalah. Kerana orang-orang kaya di Indonesia ni yang anak datang Malaysia ni dia suka membaca. Mereka suka datang ke Malaysia. Saya adakan lawatan-lawatan, menganjurkan lawatan-lawatan di universiti dan sebagainya. Jadi bila dia balik, Indonesia ni dia punya word of mouth tu cepat. Populasinya tu kita ni sebahagian saja, dia berapa populasi dia? 300 juta kan? Kita betul. So bayangkan dia 10% je. Yes, kita ni sebesar Surabaya dia saja. Dia ada 34 provinsi ya. Sangat besar ya. Jadi saya pengalaman saya juga ada ya, orang provoke saya waktu saya mengadakan di Jogja. Ada yang kata kenapa Malaysia belajar daripada Indonesia dan sebagainya. Tapi insyaAllah dengan kekuatan saya ada, pengalaman saya ada, yang saya belajar dengan pengalaman kita menjawab secara diplomasi dan insyaAllah mereka boleh menerima. Jadi so much lah about saya di Indonesia ya. Okay, Puan Wati saya jumpa kat Indonesia pertama kali. Okay, masih ingat datang ke tempat saya dan I will never forget your akko, right? That's your pegawai kan di sana. Setiap kali datang mengacau saya ya. Puan macam ni, saya selalu sampai saya kata duduk je lah buat kerja kan.
tak habis-habis nak tanya kan. Tapi he is a very pleasant person kan. Memang jadi ikut saja program-program yang kita tawarkan. Tetapi mungkin kejayaan tidak menyebelahi inovatif because from the day one bila Puan datang kat saya bagi tahu. Okay, you can brand your college in Indonesia but to sell your product is a bit difficult from day one, right? Puan Wati faham dan alhamdulillah bila Puan Wati sendiri membawa orang-orang Indonesia datang ke sana, apa yang saya kata tu mungkin benar. Sebelum tu mungkin you rasa apalah Puan Yauri ni, you are so negative. Actually I'm not negative, I'm very sincere after what I've been there for. I think you were there, saya dah 2 tahun kat sana you datang so only then you know what is actually antarabangsa membawa projek Malaysia macam mana. It's not an easy job. Okay. Kemudian itulah titik pertama saya berjumpa Puan Wati dan saya selalu support tapi cuma saya akui saya tak dapat beri sepenuh masa untuk assist Puan Wati di sana kerana because saya tidak berada di Jakarta saja, saya go all around Indonesia untuk jumpa anak sekolah, go to the sebab tu because I hands on. Jadi sebab tu bila orang bercakap dengan saya boleh jawab sebab saya turun padang, saya bukan tapi walaupun Puan Yahurin sibuk kan, Puan Yahurin memang seorang yang humble tak ada protokol. Saya datang je, tak payah appointment, tak payah apa, masuk je kan. Dan saya rasa mudah berurusan dengan Puan Yahurin pada waktu tu. Kerana saya percaya setiap orang yang datang nak bertemu kita selain daripada appointment, dia adalah membawa rezeki pada kita. So I always believe in that. People who want to come and see you selalu akan membawa rezeki. Mungkin bukan hari ni but maybe for the future. That's what I always believe. So bayangkanlah kita datang dari jauh-jauh, you tak ada appointment, you datang nak jumpa tiba, you tak boleh jumpa. How would you feel? Kan? Sebab saya meletakkan saya in your shoes, you know. So you come all the way, you cannot contact me, you want to see me. So if I were you, dan tiba-tiba I say, okay, you have to come later. Itu melibatkan kos, melibatkan masa, melibatkan emosi. So I don't want to be fair to others. Sebab I always believe, if you give something good, Allah akan bagi you something good. Sebab tu saya rasa things are easy, mudah susah juga sebenarnya tapi insyaAllah dengan resepi-resepi ini insyaAllah you can go on with life dengan kekuatan yang Allah bagi dengan sukses. Kemudian talking about why innovative. Why innovative? Yes, why innovative? Why us? Okay. Such a big person, huge experience. Tak adalah, biasa je. Saya pengalamannya lebih sikit daripada orang lain. Okay. Selepas saya balik, saya duduk di bahagian hubungan industri dan saya salah satu daripada jawatan untuk industri 4.0 dengan negeri dan saya banyak membuat hubungan industri untuk politeknik dan college. Dan kemudian saya telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui sebuah politeknik sebagai pengarah, politeknik yang industry driven, membuat program-program WPL dan pada ketika itu saya masih ingat Puan Wati datang bertemu saya. Puan Wati dengan saya ni memang ada chemistry tau. Cara saya jumpa bawa Cik Anas, I still remember Cik Anas masa tu Cik Anas baru join inovatif rasanya Then you share with me that you have a program with UM. Kemudian saya kata saya buat WPL, saya kata please do WPL because it's very good to do this program dan alhamdulillah inovatif telah merealisasikan WPL dan I can see that it's a very potential program to be untuk di-share dengan pelajar-pelajar di luar sana. Kemudian selepas itu saya balik semula ke KPT jaga bahagian dasar. Can you imagine, I was a very orang yang orang dan tiba-tiba masuk duduk tengok dasar dan polisi. So saya bertahan sampai 8 bulan dan akhirnya saya pension. My last post is head of corporate com di KKPT lah sampai saya ambil bersara awal. Setelah saya bekerja lebih daripada 30 tahun. Sebab saya rasa saya bersyukur dengan Allah bagi kepada saya kesempatan pada saya untuk berkhidmat dengan kerajaan 30 tahun dan saya mohon restu ibu saya setuju untuk saya pension dan saya ambil bersara awal sebab saya nak buat apa yang saya suka masak, saya suka menjahit, saya suka menolong orang, NGO, saya suka fashion, saya suka staying at home. Okay?
Kemudian dan sekarang ni waktu COVID ni sangat sesuai lah untuk saya. Sebab Tak stres ya. tak stres, tapi Lagi seronok kan. but something add value to me because I have things to do is work from home. Yes. So that is something that can membuatkan minda saya berfikir. So it means that I do cooking, I bake cakes, I bake roti, I do all I did. Suka tanam pokok tu. So I really enjoy. After 6 months, saya duduk di rumah buat kerja apa yang saya suka. Saya rasa Puan Wati masa tu ada PPT datang kot cerita-cerita pasal ni dan dia beritahu Puan Syahrin dah pencen dan dia besar. Saya rasa masa tu kita ada visit daripada KPT pasal renewal license. Betul. Lepas tu boleh hubungi saya, I dengar you dah I'm at home dan sebagainya. Ketika 6 bulan itu bukan tidak ada yang melamar saya, ada. Tapi saya masa tu tak fikir. Saya fikir nak buat apa yang saya suka saja. Of course at the same time, saya bagi advice work lah untuk beberapa pihak yang memerlukan. Of course on international collaboration, on recruitment and all that. Ada yang minta saya, jom kita buat company untuk ni. Tapi saya dah tak nak lalui dah. Saya nak tidur, saya masuk tidur, saya bangun dan sebagainya. Jadi Puan Wati call saya. Lepas tu saya tiba-tiba duk communicate. Puan Wati dah banyak lah jumpa saya. Saya di Poli pun kita makan di Kibrara, we had breakfast. Ni memang you sering share dengan saya ya. Jadi saya memang melihat ya semangat you, kekuatan you, your willpower, your memang nak berjaya ya. Saya melihat kesungguhan itu. Jadi saya telefon and it's your birthday, right? Yes. Dan saya pinggirkan Cik Anas pada waktu itu. Saya sebenarnya tak tahu yang Cik Anas ada dekat mall tu. Jadi saya dah celebrate for one thing. Sorry ya Cik Anas. Okay. Kemudian Puan pun melamar saya, come and nak join us. Saya pun balik kat rumah, best juga tolong ni kata pada tak fikir dia okey lah pada saya cerita. So saya datang lah dan Puan Wati share dengan saya that I want to have a niche program, right? You want to have aviation. So from there, I started to network untuk Puan Wati move to know what is actually aviation is all about, right? Sampai sekarang, alhamdulillah, you are some kind of in the right track for the aviation program. Saya ucap tanya lah pada Puan Wati. Dan saya pula bila orang dah bagi kerja kan tak boleh, nak duduk je, nak ni tak boleh. Saya kata Puan Wati hati allow me to come here. I cannot stay at home. Nak dapat maklumat sekejap message. Sepatutnya advisor je kan dari jauh tapi tak boleh. Tak boleh kata ni sebab I tak nak lah kan duduk-duduk macam ni je. Pada Mr. Ravi pun she has so much trust on me. Thank you so much Mr. Ravi for your trust. Dan saya beritahu saya nak datang. So saya datang, saya duduk kat bilik-bilik mana saya nak suka, saya berkawan dengan siapa, saya pergi solat, saya tak ada bilik, saya pergi solat dekat bawah dengan Arisha, saya pergi mana-mana yang saya jumpa dengan I'm happy sampai waktu saya balik. Lepas tu tiba-tiba tak boleh balik awal kan sebab tiap-tiap hari ada meeting. Top management pukul 5 kan. But redha, so I'm happy. So that's why I'm here. Kerana saya melihat potential sebagai orang yang berpengalaman di pihak kementerian, saya melihat ada loop kurang lebihnya. Tapi saya merasakan sentiasa ada ruang untuk kita membuat penambahbaikan. Dan saya melihat penambahbaikan itu telah dilaksanakan dengan registrarnya yang ada pengalaman, dengan akademiknya dan tim top management ni bagi saya satu yang luar biasa lah ya kerana itu. Kerana saya dah pergi, saya advisor saja, sekarang saya datang seminggu sekali, 2 minggu sekali, duduk kat mana meja yang kosong saya duduk sampai PA pada puan duduk mana, don't worry about me, I boleh duduk mana-mana je, you just give me one laptop then I do whatever I can do. So alhamdulillah saya tengok dan it triggers me that look, why not I share my expertise kepada puan, not so much on you puan, actually for your young generation staff that I feel they still have a long way to go. So saya rasa benda-benda macam ni saya rasa I want to give back the society pengalaman saya yang saya ada kepada staff yang ada di sana dan kadang-kadang sampai saya bagi tahu kita ni sama tapi pengalaman saya ni lebih sedikit, so yang baik you ambil, kalau you rasa tak baik it's okay. So that's why saya rasa
I want to help. I want to give my expertise to Innovati. That I have no regrets for working with. Alhamdulillah. Dan insya-Allah saya rasa saya akan teruslah berjuang kerana bagi saya tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita lah yang harus menyempurnakan kesempurnaan itu. Jadi dalam kita menangani inovatif ini, saya merasakan yang paling penting sekali apabila kita mendapat situasi ini ya, cabaran ini ya, top managementnya speednya memang pantas. Kita tak duduk. Saya tahu Puan Wati sendiri, I'm sure Mr. Ravin, Puan Wati dan Cik Anas, I'm sure for the first week tu memang tidur malam you pun macam ni lah, because you think of the family, you know. So saya pada waktu itu, saya tak boleh lagi nak menyumbang kerana saya on antarabangsa. So antarabangsa ni, it's not that I cannot do, but it's a bit ada delaying lah dalam proses saya nak merealisasikan antarabangsa. So kerana itu, management telah mengumpulkan satu jawatankuasa tindakan untuk saya lead di jawatankuasa tindakan untuk hal-hal yang berkaitan COVID dan sebagainya. Alhamdulillah, pada yang masa yang sama saya menawarkan ekspertis saya membantu top management yang lain. Jadi menghadapi situasi ini, I think all of you di inovatif kena merasa syukur ya, kerana top management ni sangat peka dengan apa yang berlaku. Meeting sampai malam, sampai saya sendiri saya tak larat meeting, brainstorming, cari jalan, plan A, plan B, what to do, to retain all staff. Okay, mengupas semua jabatan, mengutamakan pekerjaan tindakan. Yang penting bagi saya pada waktu ini adalah CEO. Because kalau CEO tidak mendengar, it's a one-way communication, saya rasa benda ni tak jadi apa yang kita ada sekarang. Because you allowing all the pandangan top down, down up, bukan saja pada top management. Saya rasa CEO saya ni, CEO Puan Syahwati ni pergi sampai ke bawah. You explain to each and every one of us apa status inovatif sekarang. Kenapa kita kena merentas jabatan? Kenapa dulu you buat ini, esok you buat ini? Kenapa sekarang you kena buat ini? Kerana we want to have our family together. Kita tak nak seorang pun yang tercicir ya. It was hard in the beginning. I know, I can see your face. It was hard for you, especially about the cash flow and all that ya. Tetapi berkat kerjasama semua registry besar, operasi, keuangan Cik Anas, Mr. Ravin ya, saya merasakan taklimat yang Puan bagikan memberikan gambaran jelas tentang hala tuju inovatif. Dan segala ini kita menyepadukan segala usaha ini supaya semua tahu what we are facing. So these are the things saya rasa our team has succeed dalam waktu 3 minggu ini, 4 minggu ini, dan sekarang saya rasa semua staff berasa agak selamat ya berada. Alhamdulillah. Tetapi selamat tu bukan sampai bila-bila, kerana kita bagi masa melihat sampai September lagi. If you want to sustain benda ni, you have to work hard for it, you have to do this, you have to do that. Jadi perjalanan ini kita harungi bersama. Bukan Puan saja, bukan Cik Anas, top management, but academic. You know, you have a good and very effective, sangat super academic team. Puan Farhana, I think you have done a good job. Kerana you have to remember, dalam satu institution, modal insan lah yang diutamakan, iaitu pelajar-pelajar. No pelajar, no business. Okay. Jadi kita mengharui bersama, membawa inovatif ke depan, dalam melahirkan modal insan, mengikut keperluan industri, apa yang industri nak, walaupun melalui cabaran ini ya, dan business as usual. Okay. Dan saya rasa tak usual sebenarnya, saya rasa unusual juga, sebab saya rasa meeting tu lagi banyak daripada bila ada di premis kan. Pukul 9, pukul 11, pukul 2, pukul 3, pukul 5. Dan saya rasa top management sekarang ni semua tahu orang buat apa. Yes. Jadi kalaulah katalah operasi demam ke, bukan doa Cik Asfar, no. Okay. Maknanya orang lain boleh bantu. Registry, Cik Rahman, saya boleh bantu, Cik Iza boleh bantu. Maknanya we know what we are doing. Jadi
dengan program yang unik yang ada di inovatif itu, program work-based learning. Work-based learning lah diperkenalkan meluas dalam mendapat tempat dalam bidang TVET. TVET adalah Technical Vocational Education Training di semua peringkat pengajian. Ia adalah program yang berstruktur untuk menyediakan pelajar dengan pengalaman sebenar yang memberi yang melalui program imersif yang dibimbing oleh pegawai industri dan juga pensyarah kita lah, demi untuk kebolehpasaran. Sebab we want them to go out, they got a job. So I think that is the modus operandi for all institutions now. You offering for any program, make sure memenuhi kebutuhan industri, budak kita keluar ada 3. 1, budak kerja. 2, sambung belajar. 3, dia jadi usahawan. So inilah 3 elemen yang produk-produk yang kita nak lahirkan. Jadi inovatifnya dengan program diploma dapat belajar untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab kita tahu pelajar di luar sana mungkin tak layak untuk buat diploma degree, they can come here. Ada bantuan bantuan kewangan, dan sekarang ni apatah lagi inovatif mempunyai berbagai-bagai package package diskaun dan sebagainya, belajar di rumah dan sebagainya. Jadi dengan kefahaman ini saya rasa is amazing semua orang participate. Amazing in inovatif. Everyone participate dengan keunikan college ini, dengan staff top management melihat kekuatan staff masing-masing, pensyarah, semua orang ada kekuatan. Semua orang diberi ruang untuk berbicara, bercakap, dan the top management will find solution, what is the best decision. Jadi orang tak rasa terpukul. Jadi yang penting tadi adalah kepercayaan, trust. Trust that you give. Okay, ada argument, tetapi end of the day decision making. Okay, decision making untuk kita semua. Work from home ni I think is very effective and productive for innovative. I don't know about any other institution, but for inovatif saya rasa produktif. Kerana kita nak buat yang terbaik untuk inovatif, kerana kita kepercayaan kita tidak mungkin apa yang kita alami ni sekarang dengan kerjasama daripada semua, and what we are now, where we are now, we are moving, support from the management, ada tulis communication, pemikiran positif, berprasangka baik, okay, semua orang bekerja, bagi ruang, bagi pendapat, okay. Kerana education ini adalah satu pembelajaran yang sepanjang hayat. Okay, online, okay, we have online program. Orang tak buat lagi, kita dah buat. We move attendance almost 100%. What else do the parents want out there? You know, me as parent, me as ibu, pada anak saya duduk di rumah tak buat apa-apa. Look, your children can study at home for the time being during this COVID-19. You invest certain amount of money, then let your students study, do their work, do their assignment. Kerana pelajar-pelajar kita ni kalau duduk saja kat rumah dia kan stres. Stres kerana saya dulu tak sama dengan yang generation, saya rasa Puan-Wati pun sama juga. Jadi, kalau nak keluar, mak kita akan tanya kita nak pergi mana, keluar bersapa. Sekarang ni, kafe tu adalah satu tempat yang untuk anak-anak muda borak-borak, lepak-lepak. Bersantai-santai ya. Jadi dia kalau tak keluar satu hari tu dia rasa stres. So jadi kita divert that situation, anak-anak kita tak boleh keluar, so we have to give something education. Is it online? Tapi pensyarah-pensyarah pula janganlah terlalu formality kan the sense of humor sikit, because it's an education. Education does not mean all formal. You can boleh tanya, bercerita, because it's a learning process. Jadi di samping kita tidak mengabaikanlah dia punya kurikulum dan sebagainya. Jadi ini memberi add value kepada pelajar-pelajar kita, berkongsi pengalaman mereka belajar kepada those people out there. Dia masuk sekarang ni kita ada apa, dia cerita, masuk buat YouTube, masuk apa benda semua kan. Dia cerita, hello, why you wasting your time? No, come to University College, we all online. Nanti bila suasana dia elok kita pergi ke college. Di college banyak benda kita boleh buat. Kita buat program untuk create student leaders, young leaders untuk berbagai-bagai. Tapi at the moment we go more on the online mode. Jadi
kalau kita lihat ya, nilai add value dalam melengkapkan atribut individu seperti komputer, tangkas, budaya tahan, inovatif, berfikiran kritikal, menghayati pembelajaran sebagai kepimpinan. Sebenarnya PMP melalui online ni banyak yang boleh kita terapkan. And I'm very sure pesyarat-pesyarat kita you can deliver. Looking at it lah. Betul. Saya melihat memang. Dan yang penting, pesyarat faham. Okay. Ya. Faham saja tak jalan juga kalau pelajar tak bersedia. So it must be two way. Kesediaan pelajar maksudnya dia tahu penting untuk belajar. Jadi pensyarah faham, pensyarah buat, deliver, anak-anak faham dan anak-anak mengerti dan mereka match. Bila match, sebab itu kita punya attendance is full. Itulah pada pandangan saya lah. Dan I think I don't want to share more sebab kita jawab waktu juga, sebab saya tahu kan tadi memang berdebar kan, tapi kalau bagi Mat ni macam banyak penceritaan tu kan, rasa macam orang kata tak rasa macam nak bercerita semua tu kan. This is what I feel lah. Saya akui Kolej Tingkawati ni bukanlah satu kolej yang sangat baik kalau saya lihat kan. Maksudnya if I were to compare with any institution, what I'm here, orang tanya kenapa saya Tingkawati kan. Tapi bagi saya, apa saya nak peduli apa yang orang kata kepada saya ya. Yang penting bagi saya adalah saya boleh menyumbang dan saya mungkin ada sedikit penambahbaikan dan saya ingin bergerak bersama-sama untuk mencapai hasrat inovatif untuk menjadi institusi yang lebih hebat di masa akan datang. InsyaAllah. Cuma yang penting kita saling menghormati dan kita harus berfikir terbuka. Bila ada pandangan sesiapa, you tak boleh cut. Bila you cut, itu yang you tak boleh jauh. Kadang-kadang benda tu memang perit untuk kita telan. Perit. Tapi sebenarnya keperitan itulah sebenarnya yang membawa kita untuk pergi lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Betul. So I think I'm almost done. Half an hour. Terima kasih Puan Yahurin. Sebenarnya kan masa Puan Yahurin masuk dulu untuk orang yang menonton bersama kita pada pagi ni kan. Pegawai-pegawai di inovatif tu, dia punya staff-staff panggil Puan Yahurin kakak. Yeah, because I always look young kan. Yeah, because Puan Yahurin memang nampak muda. Kalau kita jumpa dia secara fizikal, orang dia kecil molek je kan. Dan memang orang kata maintain. Saya sebenarnya saya rasa saya adalah dan banyak saya adalah super duper senior tau. Bisa rabit tu saya. Yang lain-lain tu semua lebih muda daripada saya. Kau tak silap saya lah kan. Tapi tak rasa Puan Yahurin selalu nampak muda dan dia memang seorang yang fashionable ya. Jadi kan dia memberi satu warna tau kepada inovatif tu kan. Inovatif tu kan biasanya satu tone je kan. Bila Puan Yahurin masuk tu ada keceriaan ya. Kita nampak ada satu fashion baru ya. Dia memberi satu warna kepada inovatif. Diharap begitulah. InsyaAllah. Dan Puan Yahurin juga secara jujurnya lah, banyak rata-rata saya punya leader-leader yang muda tu melihat Puan Yahurin ni sebagai seorang yang sangat hebat ya. Dan kita selalu nak mendengar pendapat Puan Yahurin atau pandangan macam mana nak buat benda ni. Dan satu saya kagum lah dengan Puan Yahurin kan, dia bukan seorang yang bercakap saja tau. Setengah orang kan bila dia dah position besar-besar, dah pengarah ya, bandingkan dengan kementerian ni, diplomatik lagi kan, dia akan bagi pendapat je kan. Banyak saya tengok orang yang bila dia dah bersara dia just nak bagi pendapat je. Tapi tak, Puan Yahurin dia tak puas hati dengan bagi pendapat. Masa kita susah ni dia bersing lengan ni, bersusah bersama-sama nak fikir ya. Dan bila kita tubuhkan jawatan kuasa tindakan, tak adalah banyak sangat saya punya briefing pada Puan Yahurin macam mana nak buat. Saya cuma bagi tahu objektif aja dan saya bagi dia 2 assistant untuk bantu. Dan in fact saya tanya you nak lagi, dia kata tak payah. 2 pun ni dah cukup kan. Tapi kagumnya saya, jawatan kuasa tindakan tu sekarang adalah di antara jawatan kuasa yang sangat penting dalam waktu COVID ni. Dia bantu staff saya untuk dapat semua peruntukan kerajaan ya. Dia bantu linkkan kita dengan semua NGO untuk bantu pelajar-pelajar kita. Bukan setakat planning, tak. Dia sampai berjaya dan alhamdulillah macam semalam YIS tu datang dan bagi bantuan makanan kepada pelajar-pelajar kita.
ya, dan banyaklah lagi jawatankuasa tindakan yang terbaru Puan Yaurin. Student council pun saya letak bawah jawatankuasa tindakan. Alah, it's okay. Dan There is a part of I rasa saya boleh membantu. ya, seronok bekerja dengan Puan Yaurin ni sebab dia tak pernah cakap tak. Ya, dan bila dia nampak saya ada sedikit kekhususan, tak apa, bagi saya take care. Ya, saya jaga. Itu kalau jadi seorang ketua eksekutif, kita perlu orang support yang macam ni lah ya. Dan bila dia seorang yang humble tu, kita pun rasa malu tau nak rasa macam kita ni besar. Padahal dia orang yang dah menjaga Malaysia kan. So orang yang hebat macam tu kan buat kita rasa sedar diri lah, saya pun ya, insyaAllah ya. Puan Yaurin, itulah pengalaman saya dengan Puan Yaurin ya. Saya bersyukurlah Allah bagi kerahsiaan antara kami berdua. Dan dengan niat Puan Yaurin dulu tu nak membantu inovatif ya. Dia introduce saya untuk aviation ya. Dan sekarang inovatif ni dah nak start bawa masuk dah ya. Pelajar-pelajar yang nak buat pilot ya. So jadi ini adalah satu pencapaian yang sangat besar ya di antara contribution Puan Yaurin terhadap inovatif ni ya. InsyaAllah ya. Terima kasih Puan Yaurin untuk bersama dengan kita pada pagi ni. Untuk minta maaf ganggu, ada suara belakang sikit ni. Ada soalan nak tanya. Boleh tak kalau saya tanya untuk ni? Boleh. Ada soalan nak tanya, mungkin orang nak tahu disebabkan Puan Yaurin lebih tahu pendidikan di Malaysia dan juga pendidikan Indonesia. Secara rumus apa yang Puan Yaurin boleh rumuskan yang Puan nampak tentang pendidikan di Malaysia dan pendidikan di Indonesia? Itu orang nak tahu. Puan Yaurin, kita nak minta sedikit ya sebelum kita akhiri ni untuk Puan Yaurin rumuskan sedikit pendidikan di Malaysia tu. Dan juga mintalah Puan Yaurin bagi sedikit nasihat kepada ibu bapa di luar sana ya. Sebelum kita akhiri kita punya siaran langsung ni. Okay, terima kasih Puan. Pendidikan Malaysia ni kita semua tahu kan, kita dah ramai pelajar daripada negara luar yang datang ke negara kita. Universiti luar nak adakan crash campus di sini dan ramai nak buat collaboration yang kita. Ini menunjukkan sistem pendidikan kita di Malaysia dah sampai tahap ini dan telah mendapat penerimaan di tingkat atas sama ada sekolah, universiti, college, universiti dan sebagainya. Kalau kita tidak setanding ke peringkat antarabangsa, sukar bagi saya untuk mempromosikan pengajian tinggi Malaysia di negara Indonesia khususnya. Bukan di negara Indonesia tak ada. Tapi seperti yang saya kata tadi lah, macam orang Malaysia juga. Kenapa nak pergi belajar jauh-jauh kan? Kerana pengalaman. Satu pengalaman, satu kemampuan. Kalau dia mampu, dia pergi belajar di UK, di US. Bukan kita tak ada yang bagus. Ada. Tapi dia pengalaman tu memang kita tak boleh beli. Ya, pengalaman tu berbeza. Begitu juga orang di negara yang lain. Mereka datang ke Malaysia not because of their country. Tak ada yang bagus. Ada. Tetapi pengalaman itu yang mereka tahu. Kerana dalam kita menjalani kehidupan kita seharian ni, it's not all the book dalam buku. Kerana pengalaman itu memang you tak boleh banding dengan degree yang you ada. Ya? Itu yang saya nak tekankan di sini. Dan bagi saya education tu is everyone basic needs. Semua perlu. But not just about the degree, but the value, nilai, respect, motivation, understanding. Jadi dalam situasi COVID-19 ini, para ibu bapa di luar sana tunggu apa lagi kan? Peluang pendidikan anak-anak ada di rumah anda. Macam mana ada di rumah tu? College antarabangsa inovatif menanti anda. Because we have online education. So why wait? So maybe this is maybe a part of satu peluang yang perlu diambil oleh para ibu bapa di luar sana lah. Ya? Untuk sebagai stepping stone dalam anak-anak mencapai cita-cita mereka, terutamanya pada good student, alhamdulillah, pada pelajar-pelajar yang bagus tapi tidak dapat masuk ke tempat lain, so maybe boleh buat pertimbangan untuk datang untuk anak-anak belajar di rumah. Jadi tak adalah duduk saja kat rumah tu, dah boleh mula belajar sekarang, daftar dengan penawaran yang diberikan oleh pihak college. Saya rasa this can be a good decision untuk ibu bapa. Because education ini adalah satu investment ya. Kerana ayah saya memang selalu beritahu anak-anak dia. Kata kalau ayah tak ada, I don't want to live with anything else except for education.
Because kalau education ini, you akan boleh pergi ke mana-mana saja. Kalau yang lain, mungkin akan habis dalam sekejap. But to all student, inilah masanya anda dan rakan-rakan anda membina diri di sini ya, di college, membina kemahiran, membina masa depan. Gunakanlah peluang ini dengan sebaik mungkin. Selamat berjaya, jadilah orang yang hebat. Okay, to all, bersabar dengan memberikan kerjasama dan patuh dengan arahan kerajaan untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 bagi keselamatan diri kita, keluarga dan seluruh masyarakat Malaysia. Duduk rumah, stay home, study from home. Malaysia antarabangsa inovatif peduli. Take care. Terima kasih Puan Yahurin, terima kasih. Alhamdulillah, itulah bersamanya kita bercerita dan berkongsi dengan Puan Yahurin, seorang yang sangat hebat, wanita yang sangat hebat ya. Untuk adik-adik di luar sana, ambillah ya intipati ya bagaimana perjalanan Puan Yahurin untuk menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang ketua yang hebat. Bukan senang ya. Seorang wanita nak menjadi seorang ketua yang hebat ya. Kalau kita tengok perjalanan Puan Yahurin dengan ranjaunya, dengan cabarannya ya, dia tak pernah rasa mengalah ya, walaupun cabaran nak mengurus pegawai-pegawai dia yang rata-ratanya adalah lelaki ya. So jadi alhamdulillah perkongsian kita pada pagi ni dengan Puan Yahurin sangat-sangat bermakna untuk kita. Dan bagaimana Puan Yahurin menceritakan pengalaman dia bersama dengan inovatif. Kita semua warga inovatif sangat bersyukur dan berterima kasih kerana Puan Yahurin terbuka hati dia untuk bersama dengan kita, terutama di waktu-waktu yang susah ni, insya-Allah ya. So jadi sebelum saya akhiri ya saya punya penceritaan perkongsian pada pagi ni, saya nak beritahu ya, inilah daripada siri pertama dan sampai ke siri keempat, inilah key leaders kepada inovatif. Kalau orang tanya siapa yang membuat dasar, siapa yang membuat hala tuju, siapa yang bermati-matian berfikir siang malam, inilah kami ya, berlapan ya, insya-Allah ya. So jadi untuk penceritaan saya besok ya, saya ingin membawa kepada semua, kita dah bercerita orang yang membuat strategi hala tuju dan kita punya key leader ni pun memang orang yang turun padang ya. Dan kita nak bawa juga kepada semua mereka yang on the ground ya. Jadi besok saya nak berkongsi dengan semua. Kita akan bawa dua daripada ground people yang currently membantu kita lah ya, iaitu satu kita nak bawa Cik Alia ya, kita punya ketua registry kita, macam mana dia revolusikan registry department tu sampai kita boleh adapt kepada online punya sistem. Dan juga saya nak membawa seorang lagi daripada akademik ya untuk bersama dengan kita. So besok kita ada dua tetamu ya. Akademik yang saya nak bawa tu adalah beliau ni seorang yang menjaga pelajar yang paling banyak, iaitu Cik Faizah kita ya. Dia adalah ketua akademik kita untuk ketua program kita ya untuk Diploma Hotel Management WBL. So besok saya nak bawa mereka berdua. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingin memohon maaf dan ampun jika kita punya perbicaraan, perkongsian ini mengguris hati mana-mana pihak ya. Dan saya berharaplah apa-apa yang kita kongsikan ni, yang mana baik tu kita ambil lah, jadikan teladan, yang mana buruk tu kita keluarkanlah dari hati kita dan kita lupakanlah dia ya. So insya-Allah sebab niat saya dan niat rakan-rakan saya, niat warga inovatif, niat Puan Yahurin juga adalah untuk memberi atau menyuntik sedikit semangat kepada mereka di luar sana. Harap dengan perkongsian ni tidaklah rasa yang kita ni tak ada hala tuju, tak ada harapan dah ya. So saya berharaplah perkongsian ini dapat memberi sedikit rasa harapan ya kepada mereka di luar sana, insya-Allah ya. Sedikit semangat kepada mereka di luar sana. So saya Syahwati binti Umar, Ketua Eksekutif Kolej Antarabangsa Inovatif, mendoakan semua warga Malaysia, warga inovatif, anak-anak, pelajar kita supaya diberi keselamatan dan kesihatan insya-Allah, dan bersabarlah dan tabahlah dalam waktu-waktu PKP ni ya, dan kita berdoalah ya, dan kita bantulah kerajaan supaya
rantaian COVID-19 ni dapat diputuskan dan kita dapat balik kepada kehidupan yang normal kita ya, insya-Allah ya. Dengan itu saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Inawati dengan YSS sebab membantu masa terkandas COVID-19. Thank you Inawati, thank you YS. Terima kasih kepada YSS sebab memberi bantuan kepada para pelajar yang terkandas di hostel-hostel masing-masing. Thank you YS, thank you Inawati. Terima kasih kepada Inawati dan juga YSS ke relawan siswa kerana memberi sumbangan makanan kepada kami as a student yang tak balik lah, mesti di hostel. Terima kasihlah banyak-banyak.